warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Boleh dengar tak suara saya? Waalaikumsalam, CDM Saleha. Dah lama kita tak jumpa kan? Walaupun mungkin baru-baru ni kita jumpa kat SMS-SM tapi dah beberapa hari yang lalu lah. Okey, CDN Nurul Bahia boleh. Okey, baik. Selamat malam dan semangat pagi untuk semua. Okey, Waalaikumsalam Cik Samsiah. Kita dengar. Alhamdulillah. Walaupun apa orang kata sekarang ni dah di ambang Ramadan kan. Masing-masing pun dah mula busy, dah mula apa orang kata dah mula nak buat persiapan untuk berpuasa. Jadi malam ni sangat-sangat sesuai topiknya untuk anda semua yang mana tak tahu nak mula dari mana. Kita nak prepare untuk bulan puasa ni. Waalaikumsalam, jelas dengar. Alhamdulillah. Jadi boleh saya mulakan? Okey, hari ni kita sembang santai-santai je. So boleh dengar sambil-sambil apa orang kata lipat-lipat kain ke sambil-sambil nak tunggu waktu masuk isyak kan? Alright. Okey, jadi hari ni adalah apa orang kata sambungan ataupun continuation. Sambil-sambil nak dinner. Coach Abi Adi baru nak dinner, boleh sambil-sambil makan kita boleh dengar. Sambil-sambil makan kita take note. Alright. Okay, jadi hari ini adalah sambungan kepada Zumina yang sebelum ni iaitu Road to Slim Syawal yang dibawakan oleh Miss Adriana kita baru-baru ni. Okay, mungkin ada sebelum ni yang dah join, yang dah pernah join. Miss Adriana kita cerita pasal Tera. Okay, macam mana nak slim raya dengan Tera dan juga preparation Ramadan yang perlu dilakukan untuk anda dapat Road to Slim Syawal. Jadi hari ni saya nak bercerita sikit tentang apa kelebihan dan macam mana caranya untuk kita keep track dengan penjagaan makanan pada waktu bulan puasa. Okey. Jadi Hidayah, apa sebenarnya iklim ni apa bezanya dengan diet? Sebenarnya dia punya perbezaan tak adalah banyak. Okay, cumanya kalau diet biasanya apa orang kata dia ada beberapa jenis. Okey, dan kebanyakannya tu bertumpu kepada sesuatu goal. Okey, biasanya tujuannya adalah contohnya weight loss ataupun nak inch loss ataupun ada sesuatu goal lah. Alright. Setengah diet contohnya macam diet Atkins ataupun diet keto tu memerlukan kita untuk keep a strict diet. Maknanya kita kena apa namanya? Kena makan sesuatu kumpulan makanan yang tertentu sahaja. Contohnya, contohnya macam diet Atkins, mungkin ada yang anda pernah dengar ataupun tak pernah dengar. Contohnya diet Atkins tu dia fokus kepada lebihkan makanan protein, memang fat terus karbo. Contoh macam diet keto pula, diet keto dia fokus kepada lemak dan macam-macam lagi. Banyak sangat diet-diet yang ada kat sana. Cumanya hari ni kita nak fokus pada eat clean ataupun kita sebutkan sebagai makanan yang seimbang. Alright, eat clean ni selalunya kita akan fokus kepada makanan yang minimal process. Maknanya yang lebih raw, lebih apa orang kata lebih sedikit dia punya proses penyediaan dia. Contohnya kita makan macam whole greens, roti wholemeal, buah-buahan, sayur-sayuran, makan apa lemak-lemak yang sihat, makanan-makanan yang sihat dan protein-protein yang sihat. Okay, dan juga biasanya iklim ni kita lebih galakkan kepada cara untuk kita control portion saiz makanan kita mengikut keperluan masing-masing. Okay, lain orang lain keperluan dia. Contoh dia macam saya dengan Cik Syafiq. Kami berdua lain jantina, lain saiznya, lain ketinggian, lain berat. Jadi keperluan pun masing-masing pun berbeza. Okay, mungkin portion makan saya lebih sedikit, portion makan orang lelaki lebih banyak. Jadi diet ni kita kalau boleh nak makan tu kena sesuaikan dengan keperluan tubuh kita. Dan eat clean ni dia tidak strict kepada mana-mana kumpulan makanan. Contohnya hanya makan protein saja atau sayur saja, tapi ia merangkumi semua kumpulan makanan. Alright, tak perlu nak pandang lauk-lauk kesukaan kita. Contohnya ada yang suka makan masak lemak ke, masak gulai ke kan. Okay, tak perlu nak pantang pun sebenarnya. Okay, yang penting cukup jaga portion makanan kita. Kita apa orang kata jaga
kita punya pemakanan janganlah semuanya berlemak, semuanya bersusu, okey? Dan faham apa yang badan kita perlukan sebenarnya. Alright, ambil makanan yang cukup untuk kekalkan tenaga kita untuk bukan puaskan lapar, hilangkan lapar dan juga untuk kita punya, kalau kita ada tujuan untuk weight loss, yang mana yang boleh bantu kita untuk weight loss. Alright, jadi pilihan makanan yang kita buat ni sebenarnya sangat-sangat apa orang kata dinamik dan boleh juga dipengaruhi oleh ratusan perkara-perkara yang berbeza-beza. Okey? Jadi nak bina tabiat pemakanan yang lebih sihat untuk diri anda, kuncinya adalah untuk makan mengikut keperluan diri anda. Okey, jadi siapa sebenarnya yang perlu untuk eat clean ni? Siapa sebenarnya? Sebenarnya bukanlah orang yang apa orang kata dah obesiti ataupun orang yang kurang makan, tapi sebenarnya semua orang, right? Semua orang yang nakkan tubuh yang lebih dan minda yang lebih segar, yang lebih sihat dan ringan. Tak kira berat badan, tak kira restriction dietary ataupun preference, semua peringkat usia, semua jantina, semua orang perlu mengamalkan makanan yang seimbang ataupun makanan yang minimal process. Alright, sebab kita nakkan tabiat pemakanan yang sihat, yang buat badan kita lebih segar dan lebih sihat. Tak semestinya kurus tu sihat. Yang penting bebas daripada penyakit, jauh daripada penyakit-penyakit yang kronik. Betul, nak elak penyakit yang berbahaya. Betul tu CDM yang berbahaya. Kita punya tujuan nak makan bukanlah, tujuan nak diet bukanlah sekadar nak cantik, bukanlah sekadar kita nak nampak slim ataupun kat gambar cantik, tapi sebab kita nak elak penyakit-penyakit berbahaya yang datang melalui makanan. Okey. Jadi sempena bulan Ramadan ni, hadiah buat orang Muslim, okey, bagi pendengar-pendengar Muslim kita pada malam ni. Okey, sebenarnya bulan Ramadan ni adalah hadiah untuk kita. Allah suruh kita untuk berpuasa selama sebulan. Kenapa? Selain daripada ia adalah suruhan Allah, puasa juga beri peluang kepada organ dalam dalaman kita. Kita punya perut, kita punya usus, buah pinggang apa semua untuk berehat. Okay, untuk memperbetul balik semula sistem pahadaman kita. Okay, banyak sebenarnya punca-punca yang berlakunya penyakit ni disebabkan oleh pengambilan makanan yang tak terkawal dan lebih daripada kadar keperluan badan. Macam saya cerita tadi, kita kena makan ikut apa yang badan kita perlu. Okay? Contohnya macam penyakit darah tinggi, lemak yang berlebihan, obesiti kan. Zaman sekarang kita tengok lebih banyak penyakit obesiti kan sebab banyak sangat makanan yang macam fast food, bergoreng yang penuh dengan proses lah. Okay? Dan sangat-sangat mudah menyerang dan melemahkan kekuatan badan kita sebagai seorang individu. Jadi sebenarnya puasa ni adalah satu penawar ataupun satu amalan yang boleh turn on mekanisme dalam badan kita yang bertindak untuk mematikan sel-sel lama dan gantikan dengan sel yang baru. Okey, ni bukan saya saja cakap, ada kajian sebelum ni oleh seorang profesor dari Jepun tu sendiri kata bila kita puasa badan kita tu ada satu macam turn on switch. Okey, sel-sel dalam badan kita tu dia yang lama-lama tu dia digantikan dengan sel yang baru yang lebih baik dan bertenaga. Jadi first thing nak konsisten eat clean tu payah sikit sebab ada production membantu. Nasib ada production membantu. Ya betul. Jadi hari ni kita nak cerita production apa yang boleh bantu kita untuk keep konsisten dengan diet eat clean kita ni. Okay. Jadi first thing sebelum kita mula, saya nak anda semua dan kita semua untuk tukar mindset kita. Kita kena fikir puasa ni adalah bukan sekadar ibadah tapi juga penawar untuk diri kita. Dah setahun makan, ada sebulan Allah bagi kita masa untuk kita rehatkan dan heal balik diri kita dari dalam. Okey, jadi sebenarnya apa yang puasa buat? Apa yang puasa sebenarnya tengah buat ialah the groundwork. Okay, untuk badan kita, okey. Jadi bila kita puasa, tubuh kita beri tindak balas terhadap puasa tu. Jadi waktu berpuasa, badan kita pun mula merehatkan organnya, terutamanya yang melibatkan penghadaman lah sebab kita berpuasa makanan. Kemudian dalam badan kita pula
semua tekanan darah, tekanan gula pun mula regulate semula. Dia kita apa kata, dia menurun dan dia regulate semula. Okay. Dan juga since puasa kita dah kekurangan gula, kita dah kekurangan glukos, badan pun mula pecahkan lemak untuk dijadikan tenaga. Jadi berlaku juga proses pembakaran lemak dalam semasa kita berpuasa ni. Dan juga sel-sel tu mula digantikan dengan sel-sel baru melalui proses detoksifikasi dan autofagi. Proses ni memang terbukti secara saintifik bila kita puasa badan kita mula mendetokskan diri dia dari dalam. Jadi apa peranan kita? Kita dah puasa, organ-organ kita semua dah buat kerja, jadi kita sebagai tuan kepada badan kita, apa yang kita perlu buat untuk 100% kan maksimalkan manfaat puasa tu untuk tubuh kita. Hari ni jadi penting sebenarnya untuk berhati-hati dengan pilihan makanan kita. Alright, apa yang kita makan, badan kita dah puasa, jadi apa yang kita nak supply pada badan kita, kita kena pilih dengan hati-hati. Kita kena pilih something yang boleh bantu untuk tambah simpanan tenaga badan dan kurangkan rasa lapar dan keletihan sewaktu waktu kita tengah tak berpuasa tu lah, waktu tu untuk kita apa orang kata top up balik apa benda yang badan kita perlukan. Jadi pilihlah makanan-makanan yang tinggi berkhasiat, yang tinggi dengan vitamin, mineral, protein yang kualiti tinggi dan juga lemak-lemak yang sihat yang boleh bantu organ kita. Antaranya kita tambah hidrasi. Apa lagi? Kita tambah makanan yang seimbang. Tambah suplemen dan makanan tambahan yang boleh bantu organ kita, boleh bantu tubuh kita. Dan juga tak dilupakan walaupun puasa, kita still kena buat senaman ringan. Senaman ringan macam mana tu? Nanti kat belakang kita share. Sebenarnya solat tarawih pun dikira sebagai senaman ringan. Jadi bersyukurlah kita memang dah lengkap sangat sebenarnya aturan ni. Bulan puasa ada tarawih, semua tu melengkapkan apa yang tubuh kita perlu. Jadi hari ni kita nak share. Saya dan rakan-rakan semua nak share apa produk yang anda boleh tambahkan atau yang anda boleh orang kata prepare menjelang Ramadan ni untuk masuk dalam rutin anda sepanjang hari. Rutin pemakanan anda sepanjang Ramadan untuk manfaatkan puasa tu untuk tubuh. So far boleh ya? Boleh saya share? Sebelum saya nak share, boleh saya tahu apa produk yang sekarang ni anda semua sedang amalkan untuk apa orang kata diet yang sihat, untuk eat clean? Boleh tak siapa-siapa share? Produk apa yang anda rasa hari-hari kena makan, hari-hari tak boleh skip? Sebab dah jadi apa orang kata dah jadi rutin. Mincaf, BV Alfalfa, garlic, mincaf. Mincaf dah menang 4 ni. Cik Zura, Cik Sharifah Nurul Izzah pun kata mincaf dan garlic, alfalfa, mincaf, garlic. So saya rasa memang insya-Allah kita punya audience pada malam ni memang dah on track untuk eat clean. Alright, jadi malam ni kita belajar lagi apa sebenarnya manfaat yang anda dapat bila amalkan produk-produk ni dalam sehari-hari. Syed Amy Coco, BB Plus Glow pun ada. Alright, Sweetality. Jadi malam ni saya nak share lagi saya nak share apa kebaikan produk-produk ni dan bila masa untuk anda amalkan sepanjang berpuasa. Garam buluh, Terra series wajib pakai. Yes. Mincaf, garlic, Sweetality, garam buluh. Alright. Terima kasih semua yang share. Garam buluh untuk masakan pun ada. Cuma malam ni kita nak share tentang 5 dulu produk. Saya rasa kalau saya sentuh semua produk, takut habis sampai esok pun tak habis. Jadi tips pertama untuk mulakan, saya nak share macam mana kita nak mulakan, kat mana kita nak mulakan kan. First anda kena check dulu 9 perkara ni. Alright, pastikan tanda dulu 9 perkara ni. Buat checklist untuk keep track dengan misi clean anda. Alright. Yang pertama, ini memang pantang, jangan sesekali skip sahur. Sahur bukan sahur yang minum seteguk air terus tidur. Itu mungkin sahur juga, tapi tu sahur orang kata
sahur celup-celup je lah. Okay, sahur terpaksa minum sebab dah nak azan. Okay, kalau boleh jangan sesekali skip sahur. Okay, sahur kena merangkumi hidangan yang berkhasiat, yang berikan tenaga berpanjangan sepanjang hari. Okay, sahur ni sangat-sangat penting. Okay, yang kedua, kena berbuka dengan makanan yang beri tenaga segera dan sumber serat. Okay, beri tenaga segera. Okay, berbuka bukan first dengan roti john, bukan first berbuka terus dengan mi soup ke, tapi first kena berbuka dengan tenaga segera. Okay, kita dah berpuasa seharian, dah sangat kurang minum air, dah kurang sangat glukos. Jadi first kita kena buat adalah untuk beri dulu tenaga segera untuk kita teruskan buat ibadah, untuk terus buat sembahyang maghrib dulu. Okay. Kalau boleh tenaga segera ni of course lah gula kan, tapi kalau boleh bukan gula yang apa orang kata yang macam gula putih, contohnya air bandung ke apa ke. Kalau boleh guna makan makanan dengan tenaga segera daripada semula jadi, contohnya macam kurma. Okey, yang ketiga kena mulakan dengan small iftar. Yang ni saya rasa mungkin ada dalam kalangan anda yang mengamalkan, ada juga yang terus dengan big iftar, betul tak? Okay. Jadi cara kita nak keep track macam mana nak pastikan kita tak terlebih makan, first azan je kita mulakan dengan small iftar dulu. Okay, mini iftar. Okay, jangan terus makan besar, silap tu. Nanti maghribnya susah nak sembahyang. Okay. Yang keempat, kena amalkan pinggan suku-suku separuh. Okey, pinggan suku-suku separuh. Kalau nak lagi baik cari pinggan yang ada apa orang kata, ada lekuk atau ada tanda. Okey, tapi tak ada tanda pun boleh. Cumanya kita kena ingat pinggan suku-suku separuh. Jaga portion karbohidrat kompleks kita, okey, dengan makanan-makanan kita yang berserat tinggi, protein yang bercukupi. Okey, jangan orang kata apa? Jangan rasa kalau nak diet, nak clean ni kena makan sayur saja, salad sahaja ataupun daging sahaja. Tak, kita kena seimbang. Seimbangkan karbohidrat, protein dan juga serat. Okey, supaya segala vitamin dan mineral yang kita perlukan tu kita dapat. Pastikan dalam kategori apa yang kita nak makan pun, pastikan sebelum letak kat pinggan tengok di kategori apa. Di kategori karbohidrat ke, serat ke ataupun protein. Okey, dan juga cut gula biasa, gantikan dengan pemanis alternatif ataupun pemanis tanpa kalori. Alright, dan jangan cari makanan yang terlalu manis. Okey, kalau rasa macam makanan kita dah manis, air kita kalau boleh kena plain. Okey, kalau nak minum air manis, makanan tak boleh manis-manis. Okey, yang penting balance. Yang keenam, minum air sekurangnya 8 gelas sehari. 8 gelas sehari senang tak senang nak dapat tu? Audiens saya pada malam ni, adakah anda cukup 8 gelas sehari air? Kalau dah cukup tu insya-Allah mudahlah untuk apa orang kata nak start time bulan Ramadan. Yang mana yang tak cukup, boleh dah start slow-slow. Ada sehari lagi besok boleh start slow-slow. Minum at least sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Okey, dan yang ketujuh, goal kita nak elak overeating. Okey, eat clean ni kita kalau boleh nak elak overeating. 4 gelas sahur, 4 gelas lepas berbuka. Wah banyak tu 4 gelas sahur tu. Okey, ni tips daripada Puan Sharifah Nurul Izzah. Cik Sharifah Nurul Izzah kita kata 4 gelas sahur, 4 gelas berbuka. Okey, nice. Boleh cuba. Okey, yang ketujuh kita nak elak overeating. Okey, sebabkan eat clean kita tak ada buat macam restriction. Hanya makan salad sahaja ke, protein sahaja ke. Jadi kita boleh apa yang kita nak makan, cumanya kita kena elakkan overeating. Saya faham bulan puasa ni memang semua craving keluar. Nampak air kosong yang sejuk tu pun rasa ya Allah craving dia luar biasa, betul tak? Dan bulan puasa ni memang orang kata lain macam lah. Okay, jadi goal kita tak nak terlalu banyak makan gara-gara sebab kita teringin. Kalau boleh kita nak makan tu biar makanan tu untuk memenuhi keperluan diri kita. Bukan sekadar semata-mata nak sedapkan tekak kita. Nampak air pahit pun sedap. Ya betul tu, saya time ambil uduk tu rasa macam sedapnya lah air pahit ni kan. Semua nak, betul. Okay, dan yang terakhir, tahu tak yang ke-8, okay, kurangkan makanan bergoreng.
Makanan bergoreng, yang lemak berkrim ni, makanan macam ni sebenarnya yang bergoreng, yang banyak kata lemak ni sebenarnya memerlukan badan kita lebih banyak air untuk dihadamkan. Jadi dia cepat buat kita rasa dahaga. Jadi kena kurangkan makanan yang berminyak ni. Sebab bila buat badan kita dahaga, dah lah puasa kan, mana nak cari air pula, kita punya eating window pun berapa jam je kan, selebihnya tidur kan. Jadi elakkan makanan yang bergoreng. Jadi nak beli makanan, nak goreng makanan, kena tengok dulu. Ini makanan ni banyak minyak ke tak? Bergoreng sangat ke tak? Goreng sikit-sikit okey lah. Tapi kalau goreng deep fry, macam yang goreng tu fikir-fikirlah kan. Rasa macam mungkin hari ni nak, esok janganlah pula kan. Okey. Dan yang ke-9, okey, wajib ada senaman fizikal. Dan jangan risau, sebenarnya solat tarawih pun dikira juga sebagai aktiviti fizikal ringan. Jadi kalau rasa macam masa solat tarawih tu rasa, ya Allah beratnya nak sembahyang tarawih, hari ni nak skip lah. Janganlah dulu. Bayangkan dulu tarawih ni adalah kita tengah buat senaman ringan. Regangan tubuh sambil kita berzikir. InsyaAllah kita akan rasa lebih ringan. Kita akan rasa macam we are doing something for our body tu. Bukan semata-mata sebab Allah suruh kita sembahyang tarawih. Okay? Setakat ni boleh Setakat ni boleh? Ke mungkin ada yang dah nak keluar macam, Cik Dayah ni banyak pula dia bebel kat kita kan. Okay, itu sebenarnya 9 apa orang kata perkara yang kita kena check lah sebelum kita nak buat nak memilih makanan iftar kita. Kita kena check dulu. Cukup tak kriteria ni? Macam ni tak? Terlebih manis tak? Terlebih minyak tak? Boleh. Okey. Okey, jelas Okey, terima kasih semua CDM. Sangat sporting malam ni. Okey. Jadi apa yang anda perlu amalkan? Okey, nak capai 9 apa orang kata checklist ni tadi, apa yang kita nak kena amalkan sebenarnya Hidayah? Macam mana kita nak amalkan? Macam mana nak pantau tu kan? Okey, saya nak bagi tips. Alright. Okey, tips semasa bersahur. Okey, kalau boleh masa bersahur, first thing kita kena kita wajib sahur. Okay, first thing kena wajib sahur, jangan tinggal. Alright. Dan dalam sahur pun Rasulullah kata ada keberkatan. Okay, bukan dari segi rohani keberkatan tu, tapi dari segi saintifik dan dari segi tubuh badan kita juga. Ada keberkatan pada tubuh badan kita. Sebab apa? Sebab ianya penting. Sebab tu ianya berkat. Jadi sahur ni lah yang akan tentukan prestasi tubuh kita sepanjang hari tu nanti. Okay, badan kita akan bertindak ikut apa yang kita makan sahur tu. Jadi perasan tak kalau tak sahur tu rasa macam, aduh lemaunya pukul 10 tu perut dah bergeroncong. Macam tu kan. Okay, kadang-kadang kalau mungkin sahur tu terlebih makan nasi ke, cepat je lapar balik. Ataupun kalau sahur tu makan kurma lebih tahan lama. Okay, jadi sebenarnya sahur ni menentukan prestasi tubuh kita sepanjang hari tu. Jadi yang pertama penting untuk cari makanan yang berasaskan karbohidrat kompleks. Okay, karbohidrat kompleks ni contohnya macam roti wholemeal. Okay, roti yang ada serat-serat tu kan. Okay, oat, benda-benda yang berserat. Okay, kalau buah-buah tinggi serat, contoh macam apple, macam pisang. Okay, buah-buahan yang tinggi serat. Serat ni sebenarnya serat ni sebenarnya adalah salah satu bentuk karbohidrat kompleks. Okay, ataupun macam paling common nasi lah kan kita makan. Nasi. Cuma kalau makan nasi boleh. Memang saya faham orang kita memang akan makan nasi kan waktu sahur. Saya sendiri pun akan makan nasi waktu sahur. Okay. Cuma kalau makan nasi kena make sure kita kena lebihkan lauk kita. Okay. Lauk dan sayuran. Sebab yang buat kita tahan sampai ke petang tu adalah serat dan protein sebenarnya. Okay. Bukan gula. Gula cepat digunakan oleh badan kita. Alright. Yang kedua, kurangkan pengambilan makanan yang masin, yang banyak garam. Okey, yang terlalu banyak garam. Contohnya paling mudah lah. Ini apa orang kata paling mudah. Kadang-kadang sahur tu dah suntuk sangat kan, dah terlambat ataupun kita tak prepare ataupun rasa macam malasnya nak masak untuk seorang kan. Kadang kita goreng nugget ataupun ayam crispy ke ataupun kentang goreng ke. Okey, sebenarnya semua tu sangat tinggi dengan garam. Okey, sangat tinggi sodium. So bila anda makan makanan yang awal-awal pagi dah tinggi garam, okey, nak proses garam yang masuk dalam badan kita tu sebenarnya memerlukan banyak air. So dia buat kita jadi lebih dahaga lagi.
dia akan buat kita rasa macam dah cepat sangat dahaga. Sebab apa? Bila berpuasa ni badan kita ni, elektrolit dalam badan ni kurang seimbang. Jadi kita kena seimbangkan makanan dengan makanan yang sihat. Kena kurangkan makanan yang bergaram, yang banyak sodium. Jadi contohnya macam yang saya sebutkan tadi lah. Okay. Dan juga kalau tak sempat juga rasa macam aduh tak sempatnya nak masak nasi pun tak cukup masa kan. Aku nak bekerja malam terawih pula kan. Aku tak sempat lah nak masak lauk tu. Apa? Kurang-kurang apa nak lah. Ataupun buah-buahan yang okay, test boleh dengar Aduh, minta maaf. Okey, okey sekarang dah boleh dengar Okey, kalau tiba boleh ulang balik tak? Okey okey. Kalau tak rasa macam suara saya macam tiba-tiba slow kan, boleh beritahu sebab memang saya tak pasti saya punya earphone atau laptop yang problem. Tak payah ulang semula yang point yang ketiga ni. Okey. Yang ketiga ni, saya nak apa orang panggil ulang balik lah. Contohnya lah tak sempat nak siapkan apa orang kata lauk untuk bersahur, tak sempat nak masak, rasa macam busy, mungkin siang dah bekerja, malam terawih pula, nak masak sahur lagi kan. Macam kadang-kadang tak sempat kan. Kadang-kadang tak sempat, kena sempatkan juga. Boleh dengar ke suara saya? Okey, Alhamdulillah. Ingatkan masih tak dengar lagi. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, kalau yang mana rasa macam tak sempat kan, macam busy, siang dah kerja, malam tarawih pula kan, lepas tu buat 20 rakaat, nak masak sahur lagi, rasa macam apa orang kata tak sempat, sekurang-kurangnya sahurlah dengan kurma ataupun buah-buahan yang tinggi serat dan kandungan air, contohnya temikai, apple ataupun pisang tadi. Okey, nak lagi cepat, nak lagi senang, boleh try Shon freeze dried kurma. Okey, saya yakin mungkin ada dalam kalangan anda yang dah ada pun Shon freeze dried kurma. Boleh tak share dengan kami yang mungkin dengan yang belum pernah rasa, yang belum pernah try. Shon freeze dried kurma ni rasa dia sama tak macam kurma? Senang tak nak makan? Okay, simple sangat sebab dia dalam bentuk kering. Jadi dia mudah untuk disimpan dan jadi dia sangat-sangat simple. Okay, satu cube kurma, cube tu anda boleh dapat nutrien sama seperti makan 2-3 biji kurma sebab dia sangat apa orang kata pekat. Okay, dalam satu cube tu dia bukannya macam satu biji kurma tapi dia bila anda makan satu cube tu seolah-olah anda makan dalam 2-3 biji kurma. Jadi sangat simple, dah makan satu atau dua cube pun dah cukup untuk sahur kalau tak sempat sangat kan. Yang penting jangan pernah-pernah skip sahur. Sama rasa dengan kurma. Ya betul sama sebab dia memang 100% kurma semata-mata. Okey, tak ada campur tepung ke, tak ada campur gula ke, memang kurma semata-mata. Okey, simple sangat. Boleh letak kat tepi katil, rasa macam tak sempat dah nak azan, boleh grab terus satu kurma. Yang penting jangan skip sahur. Okey. Dan yang keempat, apa orang kata, yang keempat untuk sahur anda kena makan makanan yang tinggi dengan protein. Kenapa protein? Contohnya macam Syed Mi Koko ni. Kenapa kita kena makan makanan yang tinggi protein? Apa kelebihan dia? Kenapa penting sangat di pagi hari ni? Sebenarnya
Sebab protein ni secara saintifiknya dia boleh mengurangkan kadar hormon lapar kita juga. Okay, bila kita makan lebih banyak protein, hormon dalam badan kita dia regulate, mengurangkan rasa lapar. Okay. Dan juga kedua, sebab struktur protein yang kompleks, struktur dia yang besar dan kompleks tu buatkan dia lebih lambat dicerna oleh badan kita. Jadi badan kita akan rasa kenyang lebih lama. Okay. Sebab tu tubuh badan kita, first thing dia akan pakai glukos dulu. Okay, gula dulu, karbohidrat dulu. Lepas tu dah habis karbohidrat, sambil tu dia akan pecahkan lemak pula untuk jadi tenaga. Okay, dan akhir sekali dia akan guna pula protein-protein yang dicerna tadi. Sebab itulah bila kita makan protein, memang ada kajian siapa yang makan lebih banyak protein dia rasa kenyang lebih lama. Okay. Jadi wajib untuk sahur anda kena dapatkan freeze dried dates ni. Freeze dried kurma. Okey? Sebab apa? Sebab apa kelebihannya ni? Kelebihan freeze dried kurma ni. Kenapa tak makan kurma biasa je? Sebenarnya ada kelebihan dia. Okey? Satu cube ni yang macam saya kata tadi dia bersamaan 2-3 biji kurma. Kenapa? Sebab dia diproses melalui kaedah freeze dried. Okey, apa kelebihan kaedah freeze dry ni? Kaedahnya bezanya kurma freeze dried ni adalah teknologi freeze dried tu cara pengeringan kurma tu sendiri. Okey, maknanya kurma asli, kurma yang fresh yang asli tu kita blend dia dan bentukkan dia dalam bentuk cube. Lepas tu kita bekukan dia dengan suhu yang sangat rendah, suhu yang sangat sejuk dan kita keluarkan kandungan air daripada situ menggunakan cara sublimation. Mungkin ada yang pernah dengar kan sublimasi, maknanya daripada ais dia terus jadi gas. Maksudnya kita keluarkan kandungan air daripada kurma tadi melalui proses vacuum yang kita panggil sublimation. Okay. Bila dia dah keluarkan kandungan air, apa yang ditinggalkan adalah nutrien-nutrien di dalamnya tanpa merosakkannya. Maknanya kita keringkan kurma tanpa menggunakan haba. Sebab bila kita guna haba, biasanya haba ni dia akan memusnahkan nutrien-nutrien yang ada dalam sesuatu makanan. Jadi dengan cara freeze dry ni kita dapat kekalkan nutrien yang sama seperti nutrien yang memang asalnya ada kat dalam tu. Okey? Setakat ni okey boleh faham kan? Alright. Jadi freeze dried dates ni jangan risau, dia memang khasiat dan nilai nutrisinya sama macam kurma yang asli yang sebiji yang sebenar tu. Okey, dia juga mengandungi tenaga segera dan juga kaya dengan nutrien-nutrien yang sama macam dalam kurma. Contohnya macam serat, vitamin B1, kalsium, zat besi. Jadi, suara tak dengar, kurang jelas. Test boleh Okey, jadi mana nak dapatkan dengan ya Allah. Okey, macam mana nak dapatkan? Special tahun ni nak dapatkan satu cara je. Anda boleh dapatkan melalui State Raya Gift Pack. Okey, kat dalam tu memang special untuk anda pada tahun ni. Dalam Raya Gift Pack ada freeze dried kurma dan juga jackfruit. Okay, terima kasih semua. Terima kasih sebab tegur. Okay, so first produk yang wajib untuk anda ada, untuk anda stok kat rumah ialah freeze dried kurma. Dan yang kedua, wajib juga untuk anda ada shake mi koko. Okay, especially untuk yang suka quick dan fulfilling sahur. Okay, kaya dengan protein dan serat. Okay, nak sahur cepat tapi kaya dengan protein dan serat yang boleh berikan bekalan tenaga yang lebih lama untuk kita berpuasa. Jadi apa sebenarnya ingredient dalam shake mi koko yang bagi manfaat tersebut? Okay, shake mi koko ni dia kaya dengan protein dari sumber protein terisolasi daripada soya dan mengandungi 9 asid amino penting. 9 asid amino penting. Okay, dah belum puasa dah terliur. Ya, memang sedap, boleh cuba. Okay, dan dalam satu sachet shake mi koko ni ada 11 gram protein. Itu bersamaan dengan sebiji telur.
Minum saja dah dapat nutrien, protein bersamaan sebiji telur. Okey, tak payah bangun goreng telur, minum Shake Mi pun dah boleh dapat sebiji telur. Okey, selain tu juga dekat dalam Shake Mi Koko ni ada inulin. Inulin dan serat yang tinggi. Okey, dia sejenis karbo kompleks. Serat yang tinggi ni adalah jenis karbo kompleks yang buat badan kita kenyang lebih lama sebab dia lambat dicerna. Jadi wajib untuk anda di setiap dapur anda kena ada Shake Mi Koko untuk sahur. Alright? Okay, mana cara nak bancuh Shake Mi Koko? Okay, macam mana cara nak bancuh? Okay, disarankan untuk anda ambil 2 Shake Mi Koko, tuangkan dalam, satu Shake Mi Koko dalam 200 ml air bersuhu bilik. Okey, air suhu bilik. Jangan guna air panas ataupun jangan guna air yang terlalu sejuk. Kalau boleh guna air suhu bilik. Okey, shake sampai larut. Kacau-kacau sampai larut. Kalau boleh shake lagi bagus, lagi cepat. Okey, siap terus boleh settle untuk sahur. Yang penting ia selamat dan bagus untuk mereka yang ada gastrik. Okey. Shake Mi Koko boleh bantu untuk kurangkan risiko terjadinya gastrik semasa berpuasa. Okay. Jadi penting untuk anda ingat, okay, jangan bancuh dengan air panas, alright? Nanti rosak protein yang ada dalam Shake Mi. Okay. Okay, selain minum Shake Mi begitu saja, saya yakin saya pernah nampak beberapa orang pernah share mereka pelbagaikan Shake Mi Koko. Boleh tak share dengan rakan-rakan kita pada malam ni, macam mana anda nikmati Shake Mi Koko, especially untuk sarapan pagi ataupun sahur? Ada tak yang buat dia gaya overnight oat pun boleh juga, ataupun gaya mocha, ataupun campur dalam mana-mana, apa orang kata, yogurt ke, campur dengan Mincave. Bila campur dengan Mincave jadi Shake Mi mocha pun boleh. Okey. Terutama bagi yang tak boleh, apa orang kata, yang tak boleh nak tinggal Mincave ni, nak kena campur, nak senang sekali minum dengan Mincave terus campur dengan Shake Mi Koko. Shake Mi oat dan kurma. Shake Mi oat dan kurma pun menarik juga. Okey, 3 dalam 1 terus. Shake Mi ais kurma pun sedap dan kenyang, tahan lebih lama. Shake dengan ais pun sedap. Okay, pagi-pagi dah minum orang kata ais koko, tapi dengan protein yang lebih tinggi. Alright. Dan yang ketiga, okay, wajib untuk sahur anda. Saya yakin satu hari tak sah sahur tu tanpa kopi, betul tak? Terutamanya bagi coffee lovers, setiap pagi saya yakin wajib kena satu cawan Mincave at least. Alright? Jadi sehari tak minum Mincave tu rasa macam tak on lah badan kan, macam masih tidur lagi. Okay, dah dapat secawan Mincave, segar bugar lah badan, nak mulakan hari pun jadi lebih bersemangat. Jadi apa sebenarnya kelebihan Mincave? Apa sebenarnya kelebihan dia yang buatkan kita rasa lainlah Mincave ni dari yang lain? Apa kelebihannya? Okey, Mincave ni kelebihan dia adalah kopi dengan apa orang kata, dengan formulasi bersama garam buluh. Okay, garam buluh ni dia sangat kaya dengan mineral, especially magnesium yang memang terkenal dengan kepentingannya kepada apa kata, fungsi saraf, okay, fungsi otak dan juga fungsi organ-organ kita yang baik. Okay, dia boleh sharpkan fokus kita, dia boleh bangkitkan kita punya tenaga pada seluruh tubuh. Okay, jadi bila berpuasa ni kadang-kadang apa orang kata, dia rasa lesu, lemau kan. Jadi boleh mulakan hari dengan secawan Mincave. Percaya atau tak sebenarnya, Mincave ni ada yang share kat saya, ramai yang share kat saya, dia boleh buat kita rasa kenyang. Betul tak?
campuran garam buluh. Ya betul Cik Zulina. Okay. Kelebihan dia lah adalah dia dicampur dengan garam buluh. Jadi pernah tak anda rasa bila minum Mincave ni jadi macam lagi kenyang? Bila makan tengah hari ke rasa macam tak boleh nak masuk banyak lah sebab dah minum Mincave. Betul tu. Betul tu Cik Zarina Hassan share betul. Okey. Jadi so bagus sebenarnya Mincave ni kenyang dan bertenaga. Okey. So bagus Mincave ni dia bantu juga untuk kita kekal bertenaga sepanjang berpuasa. Tapi apa-apa pun jangan lupa dah minum Mincave, dah minum Shake Mi Koko, kena juga minum air kosong yang mencukupi. Okey, minum air, tambahkan dengan air yang cukup sebab kita nak berpuasa sepanjang hari kan. Jadi kita kena minum air yang cukup. Ada yang share tadi 4 gelas waktu sahur. Boleh juga cuba. Okay, kalau tak, saya ada satu lagi formula ataupun tips yang nak share dengan anda macam mana nak habiskan 8 gelas sehari. Okay, nanti saya akan kongsikan. Okay, tadi settle pasal sahur. Kat ni okay Baik, kita beralih pula pada waktu berbuka. Okay, first goal waktu berbuka ni macam saya cerita tadi, 9 perkara tadi, kita kena set siap-siap. Kita berbuka ni sebenarnya apa tujuan dia, okay? Tujuan kita nak berbuka ni. Yang pertama, of course lah sebab sunnah kan, Nabi sunnah berbuka. Diawalkan pula berbuka. Okay, lepas tu nak buka puasa. Sebab apa kita nak makan? Makan sebab kita nak hilangkan rasa lapar dan nak hilangkan rasa dahaga yang kita dah rasa sepanjang hari tadi. Okay, lepas tu makan makanan yang macam mana pula? Kita kena fikir makanan tu adakah dia boleh ganti balik tenaga kita, boleh isi perut kita dan top up semula nutrien yang kita kurang dalam sehari tu. Okay? Nutrien dalam tubuh kita nak top up semula. Dan anda boleh juga, bukan tak boleh, pilihlah satu makanan yang anda teringin sangat nak makan. Okay, untuk hari tu kan, contoh first day Ramadan, nak teringin nak makan apa? Contoh teringin nak makan mi sop, mi kari. Janganlah beli dua-dua, janganlah masak dua-dua. Pilih salah satu dulu, okey? Kalau teringin 2-3 makanan, bawa ke hari esok. Okay, contoh, okeylah esok kita makan mi kari. Okay, next day kita makan burger pula contohlah. Ataupun kita nak makan kambing golek. Itu yang hari ketiga, hari keempat apa. So jadi supaya kita boleh kawal diri kita daripada terlebih belanja. Kenapa kadang memang nafsu nak makan tu dia membuat-buat. Okay? Macam tadi kan ada yang share kata semua nak tengok air pahit pun rasa teringin sangat. Okay, tapi bila kita dah beli, perasan tak bila kita dah beli kan apa kita nak tu, kadang-kadang rasa menyesal lah pula beli kan. Biasanya sebab memang tak habis. Okay, memang sayang je tak habis kan. Okay? Dan juga air manis. Kadang-kadang kita nak air manis kan, nak buat rasa-rasa kan. Kalau boleh, kita kena fikir, perlu ke tak sebenarnya air manis ni nak buat rasa ke memang nak bagi kita tenaga ataupun manfaat kesihatan kita. Kita reflect balik sebelum kita buat decision nak berbuka puasa dengan apa. So, first thing, tadi kita dah ni, first thing anda kena pastikan wajib berbuka puasa dengan benda yang manis. Contohnya yang boleh bagi gula segera, itu fast release sugar macam kurma. Okay, kurma ataupun freeze dried kurma tadi pun boleh. Okay, buka dengan sesuatu yang manis. Ataupun anda rasa macam nak makan kuih, boleh pilihlah satu kuih yang manis yang anda suka. Okay, untuk berbuka. Okay, kalau dah ada kuih ataupun kurma, InsyaAllah cukup. Tambahkan dengan minumlah air yang sihat. Okay, contohnya elakkan minuman bergula. Okay, contoh macam air bandung ke contohnya kan, ataupun air aiskrim soda ke atau air apa ke kan. Pastikan kalau nak beli, kalau boleh try minta tak nak gula, kita minta tak nak gula. Okay, gantikan dengan pemanis alternatif. Pemanis yang lebih sihat sendiri di rumah. Ataupun nak mudah, kita sediakan sendiri kat rumah. Sediakan sendiri kat rumah air BV Alfalfa, Sweet Fafa. Kita tambahkan dengan Sweetality dan lemon untuk quick hydrate semula tubuh kita.
Ada yang share air kelapa campur Sweetality best sangat. Wish, ya ke? Saya tak pernah try ni, boleh try. Okey, bulan puasa ni boleh try air kelapa campur Sweetality. Biasanya air kelapa orang jual dia tambah gula kan, macam 2-3 scoop gula. Next time untuk this apa orang kata this year, bulan Ramadan ni kita minta time nak bungkus nak minta tanpa gula. Okey, tanpa gula, balik rumah kita tambah je gula kita sendiri, gula yang lebih sihat, gula yang lebih bermanfaat. Selalunya kita nak buat air manis-manis kan, kali ni kita cuba untuk buat air buah sendiri ke ataupun kita buat air apa-apa tapi tambahkan dengan Sweetality. Okey, setakat ni okey Okey, dan lepas sembahyang maghrib tadi dah mini iftar kan. Kita dah mini iftar makan dengan kurma, dengan freeze dried kurma ataupun dengan kuih kegemaran kita dan minum air. Okey, minum air air sweet fafa tadi ataupun air kelapa campur Sweetality pun nice juga. Minum kelapa tujak pun tak risau. Nanti kembung sangat pula kan minum air kelapa tujak terus kan. Okey, tapi itulah betapa sedapnya minum Sweetality dengan air kelapa ni. Saya balik ni nak cubalah insya-Allah. Okey, jadi nanti dah apa orang kata dah mini iftar, kita sembahyang maghrib dulu. Okey, sembahyang maghrib biar kita nak big iftar kita tu dengan hati yang tenang, dengan perut yang lebih selesa. Kadang kalau makan terlalu banyak waktu buka puasa awal-awal tu, nanti nak sembahyang maghrib tu rasa orang kata, kalau orang Padang Timur kata rasa set ataupun sebu, sengkak kan, sebab dah banyak sangat air atau makanan yang kita makan kan. Okey, jadi kita mini dulu iftar, lepas tu kita sembahyang maghrib. Sebu pun. Ya, betul tu. Rasa semua orang dah rasa. Okey. So jadi sebelum nak mula dah sembahyang maghrib, sebelum nak mula kita punya hidangan yang utama, apa kata kita ambil 2 biji kapsul Nourish Garlic untuk bantu prep pencernaan kita sebelum kita makan hidangan utama kita. Kita prepare usus kita untuk bantu proses pencernaan dan juga apa orang kata keseimbangan usus kita. Dah puasa 16 jam, kalau boleh kita nak pastikan usus kita tu dah bersedia nak terima makanan yang banyak. Nak terima makanan yang bermacam-macam jenis. Hari ni makan lain, kejap lagi makan lain kan. Kalau boleh kita nak pastikan usus kita bersedia, okey? Dan supaya penghadaman kita jadi lebih lancar. Jadi apa yang garlic boleh bantu? Okey, apa sebenarnya kelebihan garlic? Nanti kita akan cerita lebih lanjut lagi selepas ni. Okey. Lepas tu, yang kedua, yang keempat, okey, pilihan menu berbuka pun kita kena tengok juga. Okey. Banyak-banyak bergoreng tak? Okey, banyak berminyak atau berkrim tak? Okey, kalau boleh pilih yang berasaskan grill, bakar ke, steam ke, rebus ke kan. Contohnya macam Vietnamese roll ke ataupun nasi ayam, ayam bakar ke, daging harimau menangis ke, asam pedas ikan, kerabu, macam-macam lah, macam-macam. Malaysia ni memang syurga makanan. Saya rasa macam-macam anda boleh cari yang bersesuaian dengan apa orang kata keperluan badan, yang bersesuaian dengan apa yang kita suka. Okey, banyak sangat pilihan makanan sedap-sedap. Sebenarnya kalau nak makan masak lemak, contohnya ayam masak lemak pun boleh je sebab dia kan rebus kan. Cumanya kuah je kita kena jagalah sebab kuahnya memang sangat berkrim dan berlemak. Itu jadi itu yang kita kena jaga sebenarnya. Bukannya kita tak boleh makan, boleh, tapi kena kontrol. Okey, lepas ni buat je satu kalender lah, jadual kalau nak mudah. Plan siap-siap. Esoknya kita nak berbuka menu apa. Sedapnya ayam masak lemak. Oh ya Allah, itu pun favourite saya juga tu. Tu jadi contoh tu malam ni. Tapi insya-Allah sihat kalau kita jaga portion dan juga kuah dia tu jangan banyak-banyak. Okey? Jadi berbalik semula. Kita try buat jadual kalender supaya kita tak apa orang kata tak memuaskan craving kita tu dalam masa sehari. Okay, so mana-mana kita craving buat list dan plan hari apa kita nak cari apa. So senang, nanti dah masuk dalam bazar Ramadan ke contohnya, ataupun nak masak kan, bahan-bahan kita dah siap. Dah masuk bazar Ramadan kita dah ada target. Hari ni aku nak makan sekian-sekian. Okay, cepat-cepat kita masuk bazar, cepat-cepat kita keluar bazar. Duit pun lebih jimat.
Okey. Dan yang ketiga, suku-suku separuh. Okey, pastikan anda ada ketiga-tiga kategori makanan. Okey, dalam pinggan kita tu kena ada protein, kena ada sayuran dan kena ada karbohidrat. Kalau rasa tak cukup, kita kena top up. Kalau rasa macam tak cukup sayur-sayuran, top up dengan air bibi alfalfa. Okey, dengan sweet falfa. Tu je cara dia, mudah je sebenarnya. Okey, tak susah. Rasa macam anak susah kan nak makan sayur kan? Tak apa, kita buat air bibi alfalfa. Terus dah macam dapat zat macam kita makan sayur juga. Okey, sebenarnya tak susah, tak ada nak paksa-paksa pun. Okey, kita buat ni supaya masa makan, masa berbuka puasa tu adalah something yang menyenangkan, yang menggembirakan. Okey, pastikan lauk tu lebih banyak dari karbo. Okey, ni contoh pinggan sihat Malaysia yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, suku-suku separuh. Okey. Tipsnya, kalau saya lah, tipsnya nak bagi betul-betul berkesan, kadang-kadang kita memang rasa macam okeylah suku-suku separuh, tapi lala jadi macam separuh suku macam tu kan. Okay, jadi tips saya kalau saya nak pastikan suku-suku separuh ni, first saya akan letak protein dulu. Okay, first kita letak protein dulu dalam pinggan kita. Okay, ambil dulu lauk, lepas tu kita letak sayur-sayuran. Sayur jangan tumpuk, kalau boleh spreadkan dia jadi separuh pinggan. Kita letak sayur-sayuran, ruang yang ada yang lebihan tu baru kita letakkan nasi ataupun karbo kita tadi. Jadi mudah kita nak dapat pinggan suku-suku separuh. Kalau kita letak nasi dulu, kadang-kadang kita tak reti nak bajet suku tu macam mana. Kadang terlebih bajet jadi separuh. Jadi nak mudah kita letak dulu lauk, protein ke apa, dengan sayur. Terakhir sekali baru kita letak nasi ataupun kita punya sumber karbohidrat. Contohnya kalau nak makan makanan yang bersup, letak dulu lauk-lauk sayuran dia, baru kita letak mi supnya, supaya kita boleh control portion makan kita. Kalau rasa tak cukup nasi macam sikit sangat ruang nasi ni, tak ada masalah, boleh tambah ikut keperluan badan kita. Kalau rasa macam masih lapar, perut masih berkerontok, tambahlah. Sebab pinggan kita mungkin saiz sama tapi masing-masing keperluannya berbeza. Ini boleh follow kan? Atau rasa macam rasa macam kena ni pula kan? Okey? Setakat ni boleh dia boleh dengar suara saya kan? Okey. Jadi apa yang wajib untuk berbuka? Yang kita recap balik. Okey? Wajib untuk anda berbuka, first anda kena ada nourish garlic. Okay, alright? Kita kena mulakan dengan nourish garlic dulu sebelum makan hidangan utama. Okay, kenapa kena ambil nourish garlic? Kenapa nourish? Okay, sebab kandungan bawang putih yang ada dalam nourish garlic ni diekstrak menggunakan teknologi yang inovatif untuk kekalkan nutrien terpenting dalam ataupun nutrien utama dalam bawang putih iaitu alisin. Okay. Alisin ni dia biasanya sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita. Cumanya dia biasanya sangat mudah musnah. Okay, sangat mudah hilang waktu kita waktu kita siapkan makanan. Okay, contohnya bila kita masak, dia orang kata apa? Dia termusnahlah dengan haba. Okay. Jadi apa fungsi alisin ni? Sebenarnya dia fungsi untuk kuatkan antibody kita. Okay, kuatkan tubuh kita, dia trigger badan kita untuk keluarkan antibody yang boleh lawan bakteria dan virus. Jadi itu macam yang saya kata tadi, kenapa kita kena makan garlic untuk prep usus kita. Ini untuk prep badan kita untuk terima makanan-makanan dan juga kemungkinan kalau ada bakteria virus-virus yang datang boleh lawannya dengan lebih baik. Selain tu juga, bawang putih ni dia bagus, orang kata ada yang share, bagus untuk bantu kita buang angin. Betul tak? Makan garlic ni senang nak keluar angin kan. Kadang dalam badan tu rasa macam angin je berkumpul. Jadi garlic ni dia boleh bantu anda untuk kuatkan imuniti sambil bersihkan usus anda, buang angin dalam badan. Okay, jadi ni salah satu kenapa produk garlic ni sangat famous dalam kalangan shompreneurs. Sebab dia bantu badan kita untuk buang angin. Okay, orang kita angin dan badan memang berpisah tiada. Jadi
Gak ni sangat-sangat sesuai untuk orang yang apa orang kata yang agak sensitif yang selalu berangin juga. Okey. Kan? Wajib ada sweet fava. Okey. Apa tu air sweet fava? Mungkin ada yang tak pernah dengar sweet fava tu apa. Semua orang dah biasalah dengan sweet fava. Okey. Kak ni pernah tak, ada tak yang tak pernah rasa lagi air sweet fava ataupun BV Alfalfa ni? Ada tak yang nak yang belum pernah lagi cuba ataupun yang sedang cuba ataupun yang memang sangat suka, yang memang hari-hari minum, mesti wajib minum air sweet fava ataupun BV Fafa ni? Okay, sebenarnya mungkin ada yang tak tahu, saya cerita. Mungkin ada yang tak pernah cuba kan minum. Okay. Alfalfa detox terbaik. CDM Murni Hayati, CDM NA. Kata alfalfa detox yang terbaik. Okay. Sangat betul. Sebab apa? Sebab bibit alfalfa ni adalah sejenis minuman klorofil. Okay. Minuman klorofil yang bila kita gabungkan dengan sweetality, nama dia jadi sweet fava. Okay. Sweet fava ni kita selalu suggest sebagai pengganti minuman manis waktu berbuka. Okay, kalau orang Jepun, saya dulu duduk kat Jepun kan. Saya share sikit lah. Dulu kat Jepun, kat sana, orang Jepun dia selalu minum air teh hijau ataupun ocha tu sebagai air macam air kosong. Macam kita minum air kosong kan, air masak, air jarang. Tapi orang sana, biasanya kalau beli air kat vending machine ke, kalau makan ke, mesti dia akan minum ocha. Okay. Sebab apa? Sebab itu dah jadi habit. Dia pun dah rasa macam air tu air kosong. Sebenarnya air BV Alfalfa ni, air apa? Alfalfa ni pun boleh kita buatkan sebagai minuman harian kita. Bukan minum air kosong. Okay. Hari ni, kali ni saya nak cerita sweet fava ni. Okay, dia sebenarnya adalah gabungan minuman klorofil, BV Alfalfa dengan sweetality. Okay, untuk bila kita gabung dia dengan sweetality, dia jadi dia ada rasa manis yang segar. Nak lagi segar, anda boleh tambahkan dengan hirisan-hirisan lemon. Jadi macam air detox. Okay, macam CDM Murni Hayati kita, dia kata air detox. Tambah dengan lemon ataupun dengan buah oren ke, dah boleh jadi macam infused water dengan kebaikan minuman klorofil. Dan juga disebabkan kita gunakan sweetality, jadi kandungan kalori dia adalah 98% lebih rendah daripada air manis yang kita biasa minum tu. Air manis kita biasa minum tu kalori dia sangat tinggi kan sebab dia manis. Tetapi dengan sweetality, sweetality sweet fava ni, dia jadi minuman manis yang sama manis tapi kalori dia 98% lebih rendah. Okay, sangat sesuai untuk seisi keluarga. Okay, terutamanya anak-anak kita yang kecil-kecil, yang kadang susah nak makan sayur atau mungkin kita sendiri pun susah nak makan sayur. Kita bagi zat dan mineral dari sayuran dalam bentuk air yang rasanya manis tapi dia tak naikkan kadar gula dalam darah. Jadi sweet fava ni sangat sesuai. Bagi yang belum pernah cuba, boleh try cuba sweet fava untuk hidangan berbuka puasa nanti. Okey, dia sangat kaya dengan zat besi dan mineral juga. Okey, dan sumber BV alfalfa ni dia datang daripada tumbuhan alfalfa. Sebab tu nama dia BV alfalfa. Tumbuhan alfalfa. Kita panggil dia raja segala sayuran. Kenapa raja segala sayuran? Sebab dia ada 4 kali ganda kandungan klorofil dalamnya. Okey, 4 kali ganda. Kita makan dua sudu BV alfalfa ni dah sama macam kita makan 52 cawan brokoli, 43 cawan seleri, 10 cawan kobis Cina, 22 cawan timun. Jadi 2 sudu BV alfalfa ni sahaja, contoh kita bancur dalam 1 liter air ataupun 500 ml air, itu dah bersamaan macam anda makan sayur 22 cawan timun. Bayangkan, rasa tak larat kot kalau nak makan sayur dengan sebegitu banyaknya. 52 cawan brokoli, siapa boleh habiskan dalam masa sehari? Anda boleh habiskan kalau anda minum BV alfalfa. Jadi sebenarnya khasiat dia sangat luar biasa.
Okay, nampak je warna hijau tapi khasiat dia sangat luar biasa. Okay, dia bukan sekadar klorofil, sekali ada zat besi, ada vitamin juga. Okay, jenuh nak telan sayur memang tak lah. Betul tu, memang jenuh nak makan sayur. Jadi nak mudah, kita minum, amalkan BV Alfalfa sehari-hari sebagai air minuman kita. Dia bukan kita minum air tu kosong je. Tapi ada dia punya khasiat dia, 2 in 1. Rugi tak rugi? Untung tak untung minum BV Alfalfa ni sebenarnya. Sedap, boleh buat air alfalfa. Okay, tambahkan dengan lemon ataupun buah kesukaan anda, dah jadi macam koktel. Kan? Satu lagi bahan dalam sweet fafa tadi, apa dia? Sweetality. Okay, sweet fafa, sweet tu datang dari sweetality. Jadi sweetality ni apa? Mungkin ada yang tak pernah tahu ataupun ada yang pernah dengar, yang dah guna, tapi mungkin apa orang kata, nak recap balik sebenarnya apa kelebihan sweetality ni adalah pemanis alternatif untuk gantikan gula biasa yang kita guna sehari-hari. Okay. Sweetality ni kita gunakan inovasi ekstrak dari gula tebu dengan teknologi FIF, okay, Flavor Infusion Factor, untuk dapatkan kemanisan sweetality 5 kali ganda kemanisan dia berbanding gula biasa, tapi dengan kandungan kalori 98% lebih rendah. Jadi sangat-sangat sesuai untuk guna seisi keluarga. Kita tak payah risau macam mungkin mak ayah kita yang tak boleh minum manis sebab ada kencing manis, ataupun risau anak-anak kita hyperaktif, terlebih aktif, minum gula banyak sangat. Sweetality sangat sesuai digunakan untuk seisi keluarga sebab dia sangat-sangat rendah kalori dan rasa dia cukup-cukup manis. Pakai sikit je, 1 sudu Sweetality granulated ni dah sama macam 5 sudu gula biasa. Okay, kita boleh minimum kan penggunaan gula, penggunaan orang kata makanan manis di penggunaan gula biasa di rumah. Okay, kita gantikan dengan alternatif yang lebih baik iaitu Sweetality. Kena sikit je pun dah cukup dah. Okay, orang kita ni memang tak boleh lari lah. Saya berani jamin lah, orang kita memang tak akan lari daripada makanan minuman manis. Especially orang Melayu kita. Memang Melayu dan manis tu berpisah tiada, betul tak? Okay, Melayu dan manis berpisah tiada. Okay, muka manis, makanan pun nak manis juga. Okay, jadi kita cuba untuk cut slow sugar, gula biasa yang kat rumah tu, kita start gunakan dengan Sweetality. Kita gantikan dengan Sweetality dalam masakan maupun dalam minuman. Atau dalam pada malam kita cerita pasal sweet fafa. So dalam minuman. Kalau ada hari tu teringin sangat, okay, hari ni dah minum BV Alfalfa, esok rasa macam minum jus buah, boleh. Buat je jus tapi jangan letak gula biasa, kita tambahkan Sweetality. Lebih sihat dan lebih puas. Kita nak minum tu rasa macam tak sebersalah sebab kita tahu pemanis kita ni bukan pemanis yang boleh naikkan gula dalam darah. Okay. Jadi wajiblah untuk anda semua cuba untuk cuba untuk minum sweet fafa semasa berbuka. Macam mana cara nak bancuh? Boleh tak satu hingga 2 titis BV fafa bancuh dalam 200 ml air, ataupun anda boleh tambahkan dengan 1-2 titis pemanis Sweetality bersama hirisan lemon mengikut kesukaan anda. Kalau rasa macam nak minum macam minum air kosong, jadi tak BV Alfalfa pun dah cukup, tak perlu Sweetality. Okay? Cadangan bila masa nak makan, bila masa nak minum, bila masa, especially untuk bulan puasa ni, waktu berbuka, sebelum tidur dan juga semasa sahur. Okay? Nak buat 1 liter terus pun boleh untuk sehari punya, apa orang kata, 2 liter ke 1 liter ke untuk sehari punya bekalan, boleh buat terus. Okay? Macam mana nak dapatkan 8 gelas sehari ni? Setakat ni boleh tak? Banyak kan, saya rasa banyak input yang saya bagi hari ni. Saya rasa masing-masing pun rasa macam Dayah kata ringan tapi macam banyaklah pula kan. Setakat ni boleh apa orang kata, boleh terima lagi tak? Boleh faham tak apa yang cerita? Sedap buat air alfalfa. Madam Zul Fatimah kata, sedap buat air alfalfa kan. Tak rasa macam aneh kan. Memang sedap. Okay. Dan sebanyak dapat info malam ni. Terima kasih CDM Izzati. Okay. Setakat ni boleh saya nak share sikit lagi. Saya bagi tips macam mana nak minum 8 gelas sehari. Okay. BV Alfalfa bagi tenaga sepanjang berpuasa. Ya betul. Jadi
biasanya kalau kita nak orang kata nak minum air 8 gelas sehari kan, kita minum air kosong kan biasanya. Apa kata kali ni Ramadan kali ni kita cuba gantikan air kosong tu, tambahkan beberapa titis BV Alfalfa. Kita bancuh terus banyak 1 liter 2 liter pun boleh. Senang, tak payah nak bancuh tiap kali nak minum kan. Okay, jadi macam mana tipsnya nak minum 8 kali sehari ni, 8 gelas sehari ni banyak betul kan. Okay, first waktu kita bangun nak bersahur. Okay, bangun tidur, first minum air dulu. Okay, kita biasa dengar kan bangun tidur minum air dulu, minum air dulu. Tak dapat minum 1 gelas full pun tak apa, kita minum dulu separuh. Nanti dah siap-siap prepare makanan, kita minum lagi separuh. Okay, 1 gelas, dah dapat 1 gelas. Okay, lepas tu dah makan sahur semua, minum lagi 1 gelas. Minum sikit-sikit kan, sulam-sulam sikit sambil minum shake mi sambil minum Mincave. Dah habis minum Mincave, kita tutup dengan BV Alfalfa. Habiskan 1 gelas 1 gelas air. Okay, lepas tu dah puasa seharian. Okay, dah puasa seharian. Lepas je azan maghrib, azan je ambil freeze kurma, ambil kurma, kuih ke, makan, lepas tu minum 1 gelas lagi. Okay, minum sikit-sikit tak apa, tak perlu habiskan terus, minum sikit-sikit. Yang penting lepas azan maghrib, sebelum sembahyang maghrib kita minum dulu. Lepas tu dah habis sembahyang maghrib, nak prepare untuk makan yang hidangan, apa orang kata, hidangan besar. Okay, big meal kita, ambil Nourish Garlic, minum dengan IBP Alfalfa. Minum lagi, dapat lagi segelas lepas sembahyang maghrib kan. Okay, lepas tu dah berbuka, dah apa semua, dah berbuka, mesti nak minum kan, minum lagi segelas. Okay, dah buka, lepas tu dah siap-siap nak sembahyang isyak. Okay, nak sembahyang isyak pula. Oops. Okay, dah berbuka apa semua kan, mesti nak tunggu sembahyang isyak, betul tak? Okay, sambil rehat, ngaji, tunggu waktu isyak pun boleh start minum sikit-sikit. Okay, tak semestinya habis terus. Okay, lepas tu dah siap-siap nak pergi surau, siapkan terus bekal air dalam botol. Botol yang cantik tu yang beli dekat Shopee ke, yang cantik-cantik, yang anda suka, yang dah ada prepare untuk Ramadan ni, isi terus. Okay, 500 ml pun dah tak dalam botol 500 ml pun okey. Okay, botol air mineral tu kan buat pergi surau. Okay, dah sembahyang isyak, lepas sembahyang isyak boleh minum lagi, minum separuh botol. Okay, minum sikit-sikit sampai separuh botol. Okay, sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih sambil-sambil sembahyang tarawih kan, kadang haus, dahaga, minum lagi. Okay, antara rakaat tu boleh minum juga sikit-sikit kan, sambil dengar tazkirah ustaz kan, rasa macam ngantuk lah pula kan, minum sikit. Okay, bila ngantuk je minum. Yang penting balik rumah tu botol kena kosong. Balik rumah botol kena kosong. Kalau tak kosong sampai depan pintu rumah, habiskan dulu. Okay. Kita kena apa orang kata, kena disiplin. Sebab kalau tak dapat 8 gelas sehari tau. Kita betul-betul macam CDM ni cakap, betul-betul air mineral ni kena cukup minum. Okay, betul-betul kena cukup minum baru badan kita baru berfungsi dengan baik, boleh jalankan proses detox, boleh jalankan apa proses pembaharuan sel tu dengan baik sebab air cukup. Dan lastly, dah sembahyang tarawih, dah moreh kan, sebelum tidur minum segelas lagi. Ambil 1 gelas, minum. Letak kat tepi katil. Sambil tu minum sikit-sikit. Habis 1 gelas. Dah cukup 8 gelas sehari. Okay, ini tips yang saya nak share pada malam ni. Okay, macam mana caranya nak dapatkan 8 gelas sehari. Ada orang mungkin sahur 4 gelas terus pun tak ada masalah juga. Okay, tergantung pada anda. Saya cuma share macam mana. Mungkin ada yang tak tahu lagi, yang tak plan lagi macam mana nak dapatkan 8 gelas sehari. Boleh cuba tips saya ni. Okay, boleh cuba tips. Yang penting betul-betul kita hydrated. Okay, memang lain. Okay, cuba amalkan air yang banyak. Memang kita akan rasa lain. Bila badan kita dah betul-betul hydrated, kita rasa lebih fresh, rasa lebih segar. Kulit pun jadi lebih, apa kata, lebih ample lah, lebih lembap. Okay, tak kering. Sebab kita kekurangan air, bibir pun kurang kering. Okay, habis cerita pasal berbuka puasa. Okay, sebelum berterawih pula. Setakat ni boleh Boleh lagi kan? Okay. Okay, sebelum berterawih tadi, saya cerita, kita kena siapkan 1 botol air BV Alfalfa.
untuk bawa masa terawih. Kalau rasa nak airnya agak manis, tambah satu liter. Nak tambah lemon pun boleh. Nak kosong bibir alfawah saja pun okey. Yang penting kena bawa 1 botol wajib. Hari ni kena janji dengan saya, janji dengan diri anda sendiri, sembahyang tarawih wajib bawa 1 botol air. Okey, 1 botol air bukan share dengan orang lain, 1 botol air untuk anda sendiri. Okey? Lepas tu, sebelum gerak ke masjid, pastikan ambil secawan mingkef. Okay, kenapa nak ambil mingkef? Of course, sebab kita nakkan tenaga dan fokus. Betul-betul nak fokus yang ekstra waktu beribadah. Badan lagi cergas bila kita minum secawan mingkef. Lagi-lagi yang mana yang berazam tadi. Tadi awal-awal Zoom kita ada yang share berazam tahun ni nak solat 20 rakaat. Jadi anda semua wajib untuk ambil secawan mingkef untuk berikan tenaga. Tenaga ekstra untuk tubuh anda dan juga minda semasa tarawih. Cuba, anda akan rasakan perbezaannya. Bila minum mingkef ni kita akan rasa lebih fokus. Kan? Sebab apa? Sebab itu bukan apa orang kata placebo effect ataupun orang kata lebih fokus, kita jadi lebih fokus kan. Orang kata lebih bertenaga, rasa lebih bertenaga. Tak, sebab memang dalam mingkef ni dia ada kandungan garam buluh. Kandungan garam buluh. Okay, garam buluh yang memang terkenal dengan terkenal dengan kandungan yang kaya dengan magnesium. Okay, magnesium ni adalah salah satu mineral yang sangat bagus untuk kita punya saraf dan juga fokus kita. Fokus dan juga untuk tenaga dan fungsi organ yang baik. So memang mingkef ni wajib untuk anda ambil at least secawan sebelum tidur. Okay, dan juga tadi ada yang share minum mingkef ni kenyang kan. Jadi bila dapat minum mingkef segelas sebelum tarawih, taklah kita rasa kenyang. Tak adalah time moreh kita rasa laparnya nak makan kan, semua benda yang ada time dekat moreh tu kan. Tak adalah kita rasa macam tu. Dia boleh kawal kita daripada rasa lapar dan overeating. Okay, dan terlebih makan waktu moreh. Okey, waktu moreh pula. Tadi dah cerita lepas tarawih, sebelum tarawih dan last kali cerita pasal moreh. Okay, moreh ni sebenarnya masa yang ditunggu-tunggu, betul tak? Ada tak orang yang memang wajib makan moreh ataupun memang anda semua skip moreh? Saya rasa kebanyakannya orang lepas sembahyang tarawih, keluar daripada surau mesti cari moreh dulu, betul tak? Betul tak? Ke saya seorang je yang macam tu? Mungkin selepas makan sahur pun boleh. Jarang makan moreh. Wah, bagusnya CDM saya lah, jarang makan moreh. Okay, moreh makan kuih. Moreh makan kuih pun okey. Okey. Hihi, lapar. Kan ada setengah tu memang lapar kan, dah main 20 rakaat. Ada yang memang tak makan moreh. Okey. Masing-masing pun ada preference sendiri. Semuanya moreh ni memang kadang orang kata, saya berbuka tak makan nasi jadi makan time moreh. Ini tu first time saya jumpa kan. Buka tak makan nasi jadi makan time moreh. Jadi macam-macam cara sebenarnya. Ada yang makan moreh, ada yang tak makan moreh, ada yang makan berbuka, tak makan nasi, makan time moreh, macam-macam cara. Yang penting taklah nak makan dah lewat malam. Yelah, betul tu juga. Kan bila dah ni sikit, dah agak lewat malam kan, ada setengah tu surau tu memang lewat kan habisnya. Kita dah tak nak makan. So masing-masing ada preference tersendiri. Ada cara masing-masing, ada apa orang kata preference lah dari segi berbuka dan makan, dari segi pilihan berbuka ataupun pilihan waktu untuk makan sewaktu apa orang kata eating window kita. Okay, sewaktu kita berbuka puasa. Jadi kalau boleh time moreh ni kita kena elakkan daripada makan yang berat-berat. Contohnya macam mi goreng ke ataupun contoh nasi dengan lauk ikan ke contohlah kan. Yang banyak. Okay, kalau mungkin tak makan nasi lagi, mungkin nak makan time moreh terpulang. Cumanya jangan ambil terlalu banyak atau terlalu berat.
Sebab apa? Sebab waktu more ni kita dah dekat dengan waktu tidur kan. Jadi sebenarnya kita tak memerlukan tenaga yang terlalu banyak sewaktu tidur. Okey, cukup dengan sekadar sepotong kuih ataupun semangkuk buah. Cuma kalau nak rasa sangat, kalau boleh ambil semangkuk kecil je. Okay? Tak payah banyak-banyak makan sampai kenyang, sampai tambah 2-3 mangkuk kan. Sebab apa? Sebab kita pun dah nak tidur. Okay? Yang penting eat clean. Okay? Betul. Yang penting pilihan makanan kita tu apa orang kata, yang sihat, yang baik. Okay? Jadi cumanya waktu moreh ni sebab kita dah nak tidur kan, mungkin ada yang terus balik rumah terus tidur. Jadi seelok-eloknya beberapa jam sebelum tidur tu kita dah stok makan untuk bagi peluang ataupun ruang untuk perut dan usus kita tu proses makanan tadi. Okay, sebab kita tak nak badan kita guna banyak energi waktu tidur. Okay, bila kita makan sebelum tidur, badan kita sebenarnya waktu kita tidur tu dia masih bekerja lagi untuk proses makanan kita tadi tu. Bila badan kita bekerja, dia guna banyak energi. Jadi waktu sahur tu, apa orang kata, kita akan rasa lapar sangat waktu bangun tu. Okay? Kita akan rasa lapar sangat dan kita rasa macam, apa orang kata, energi tu macam kurang. Rasa macam lesu nak bangun. Okay, sebab apa? Sebab badan kita dah guna banyak energi untuk hadamkan makanan kita tu tadi. Okay, mungkin ada yang tak sempat makan berbuka kan, makan waktu apa orang kata more tu ayam petik tadi ada lebih tadi kan. Mungkin beli roti john waktu berbuka, alamak terlebih pula kan. Tadi terlupa Kak Misida kata pilih satu kuih, beli 2 kuih kan. Beli murtabak dengan roti john. Roti john pula tak habis. Okay. Roti john tak habis pula, nak tunggu esok pagi takut basi kan, sayang makanlah time more sebelum tidur. Okey, kalau boleh kadang-kadang bila dah more terpaksa kan nak makan juga, jadi untuk bantu perut dan usus kita tadi tu yang dah makan macam-macam tadi, okey, walaupun makan portion sikit tapi kita makan macam-macam kan, macam-macam jenis, ada protein, ada karbohidrat, ada serat kan. Jadi sebelum tidur kita ambil dulu, wajib ambil probiotik. Okay, ambil Prolicious. Okay, especially Prolicious. Untuk apa sebenarnya? Bukan saya saja. Sebab kita nak bantu makanan kita tu dicerna. Dan nak elakkan kita tidur dengan rasa perut sebu tadi, sengkak perut tu. Nak elakkan rasa sengkak perut, tidur perut penuh ni memang tak selesa. Okay, jadi Prolicious ni boleh bantu untuk cernakan makanan anda. Okay, nak tidur pun lebih selesa. Okay, jadi apa sebenarnya Prolicious ni yang Hidayah sebutkan? Okay, Prolicious ni dia adalah sejenis minuman probiotik, prebiotik dan enzim. Okay, dia 3 dalam satu sachet ni, dia ada probiotik, prebiotik dan juga enzim. Okay, dia ada 2 bilion CFU, colony forming unit. Okay, colony forming unit ni macam nilai lah. Okay, macam gram, macam kilogram contohnya. Okay, untuk bakteria kita pakai CFU. Okay, dalam Prolicious kita formulasikan dengan bifidobacterium yang sangat bagus, bakteria yang sangat baik untuk usus anda. Okay, 2 bilion, banyak tu untuk satu sachet yang kecil tu. Okay, jadi selain probiotik, kita ada juga prebiotik. Itu makanan untuk bakteria tu tadi. Okay, dah ada probiotik, ada prebiotik juga. Ada setengah probiotik tu dia tak ada sekali dengan prebiotik, kena ambil asing. Jadi dengan Prolicious senang, dah ada probiotik, ada prebiotik, ada pula enzim. Okay, enzim ni untuk apa? Untuk pecahkan makanan tadi. Okay, untuk enzim untuk pecahkan karbohidrat lain. Enzim untuk pecahkan lemak kita lain. Enzim untuk kecilkan protein kita pun lain. Jadi dalam Prolicious dah ada dah semua enzim yang akan bantu cernakan makanan anda tu tadi. Okay, roti john yang tertinggal satu tadi tu, yang terpaksa makan sebelum tidur tu, dia boleh bantu untuk anda cernakan makanan tu. Okay, selain daripada tiga key element ni tadi, tiga probiotik, prebiotik dengan enzim ni, sebenarnya Prolicious ni juga formulasinya ditambahkan dengan ekstrak buah-buahan dan sayur-sayuran. 68 jenis. 68 jenis buah-buah dan sayuran
berwarna pelangi. Bayangkan mana kita nak cari. Rasanya kalau nak makan, contohnya untuk bulan Ramadan ni kan, untuk first day Ramadan ni nak makan 68 jenis sayur dan buah dari 7 jenis warna, saya rasa mustahil lah, betul tak? Kan? Tapi dengan Prolicious anda boleh ambil tu hanya dalam satu seceh sahaja. Okay? Apa fungsinya? Of course fungsinya adalah untuk kuatkan sistem penghadaman kita. Okay? Untuk bagi semua jenis nutrien yang ada supaya badan kita ni tak overwork. Okay? Memanglah waktu kita puasa perut kita rehat kan. Tapi bila kita buka puasa, habis perut kita kerja kan, betul tak? Kadang kita makan terlebih makan ke, kadang tak perasan kan. Overwork pula, macam-macam pula tu. Time bulan Ramadan ni lah nak cuba makanan-makanan resipi-resipi viral. Makanan-makanan yang macam rare yang tak pernah kita makan hari-hari biasa. Bulan Ramadan ni lah sebenarnya biasanya kita nak cuba, betul tak? Jadinya penting untuk kita bantu usus kita tu supaya tak overwork. Okay? Kita seimbangkan balik bakteria yang ada dalam usus dan juga seterusnya secara langsung dan tidak langsung menjaga imuniti tubuh kita supaya tak cepat sakit, supaya mudah untuk melawan segala bakteria dan virus. Jadi bila imuniti tubuh kita kuat, kita lebih sihat, badan kita rasa lebih ringan, kita punya sistem penghadaman pun lebih lancar, senang nak membuang esok pagi tu, badan kita akan rasa lebih fresh. Okay? Sebab penting untuk ambil Prolicious ni. Okay? Macam mana caranya nak makan Prolicious ni? Satu seceh Prolicious anda boleh campur atau bancur dalam 200 ml air suhu bilik. Okay? Wajib ingat kena guna air suhu bilik. Jangan sesekali gunakan air panas. Sebab bahan-bahan yang ada dalam Prolicious ni orang kata bahan-bahan yang hidup. Okay, bakteria, enzim, benda-benda ni dia sangat sensitif dengan haba. Jadi bila anda kalau bancur dengan air yang panas ataupun yang air suam panas, kan dia akan mematikan. So macam rugilah sebab kita nak kan kebaikan daripada bakteria dan enzim tu tadi. So rugilah kalau kita bantu dengan air panas. So elakkan guna air panas, itu wajib anda kena ingat. Okay. Berapa kali nak makan sehari? Sekali dia dah cukup. Okay, dia sangat-sangat powerful. Okay, so ambil satu seceh sebelum tidur. Okay, setiap hari ataupun dah boleh nak gapkan 2 hari sekali pun boleh juga. Okay. Setakat ni boleh tak? Kita dah sampai ke hampir ke penghujung rancangan. Sikit lagi, lepas ni kita ada quiz. Quiz kepada anda, untuk anda yang fokus, yang dengar saya punya sharing ni tadi, kita ada quiz. Okay. Dekat penghujung rancangan ni. Setakat ni boleh, mungkin ada apa-apa soalan ke yang boleh nak ditanyakan. Mungkin ada yang rasa nak share tips puasa sahur anda yang anda rasa nak share dengan semua orang pada malam ni. Ada 63 orang yang sedang mendengar yang nak tahu macam mana cara untuk keep it clean dengan produk-produk Syam dan juga tabiat amalan pemakanan yang lebih baik. Okey? Okey, setakat boleh Okay, Cik Ain kata boleh. Ya Alhamdulillah. Sungguh kalau nak makan lewat malam, makan sikit je. Okey, CDM Suhaila share. Makan malam, makan sikit je. Okey. Ada Cik Nur Hayati share. Jangan beli banyak kat bazar. Betul tu. So selain menyihatkan badan, mengurangkan pembaziran dan juga menjimatkan duit kita. Oh, Prolicious tambah garam bulu pun sedap. Ni ada tips daripada CDM Nurul Izzati. Prolicious tambah garam buluh. Boleh try. Boleh try. Yang mana yang tak ada, belum stok Prolicious kat rumah, boleh try dengan garam buluh. Okay. CDM share kata sedap, boleh cuba. Okay. Alright. Satu lagi extra tips untuk anda. Kita dah settle bab sahur, bab berbuka, bab sebelum tarawih dan juga muarin. Okay.
Betul, sedap sangat rasa macam asam boy. Wah, ya ke? Asam boy. Boleh cuba. Okey, Mauritius tambah garam buluh. Menarik tu. Okey, rasa macam asam boy. Okey, itu tips daripada Cik Aisyah dan Siti Nurul Izzati. Okey, yang terakhir, extra tips untuk anda. Ah, extra tips. Boost anda punya kelebihan puasa dengan 360 Tera. Okey, banyak kita cerita hari ni tapi kita nak masukkan juga tentang 360 Tera. Kenapa? Saya nak share salah satu cara macam mana Tera ni nak bantu kita eat clean adalah dengan rekaan bentuk dia yang ada 4 lapisan dekat bahagian abdomen boleh bantu untuk ikat kapasiti perut. Okay? Ikat maksudnya macam kecilkan kapasiti perut kita dan mengurangkan rasa lapar sepanjang hari. Ni salah satu orang kata tips and trick macam mana Tera nak bantu anda eat clean. Okay? Selain daripada dia pegang perut kita, dia kecilkan perut kita supaya kurang rasa lapar, kurang rasa macam nak makan segala benda yang ada kat bazar tu. Okay, ada nanodot FIR juga, okay, far infrared nanodot yang boleh bantu lancarkan pengaliran darah dalam badan. Okay, bila badan kita darah dia mengalir dengan lebih lancar, oksigen pun dapat diberi ke seluruh badan, automatik kita akan rasa lebih fresh. Badan kita rasa lebih cukup oksigen. Okay, lebih apa kata segar berbanding dengan kita tak cukup oksigen tadi sebab kita kurang minum air kan. So bila darah kita tu mengalir dengan lebih lancar, metabolisme kita lebih baik, kita akan rasa lebih fresh. Okay. Satu lagi pakai betul tu. Pakai Tera memang kemas perut tak lapar pun masa berpuasa. CDN Suhaila share. Pakai Tera waktu berpuasa tak rasa lapar sangat pun sebab dia pegang perut kita dengan sangat kemas. Okay, dengan 4 layer punya lapisan. Okay. Korang nak try macam-macam makanan bila pakai Terapan sepanjang waktu berpuasa, tak cepat lemau. Dia bukan apa orang kata, saya cakap dia memang testimoni. Okay, pengguna Tera sendiri yang share kelebihan Tera. Okay, menggunakan teknologi yang ada pada Tera, kita boleh boost kelebihan berpuasa kita. Bukan sekadar kita makan je, tapi dengan exercise menggunakan Tera pun boleh bantu untuk kita lebih sihat dan lebih apa orang kata bertenaga sepanjang berpuasa. Okey, boleh tak nak pakai waktu tarawih? Mungkin ada yang sakit lutut kan, banyak sangat rukuk bangun sujud, boleh pakai waktu tarawih. Okay, untuk bantu sokong pergerakan anda dengan lebih baik. Okey, yang penting amalkan rutin dan makanan tambahan untuk maksimalkan manfaat berpuasa bagi tubuh anda. Jangan lupa untuk kekal aktif semasa berpuasa dengan senaman ringan dan juga sokongan nutrisi yang lengkap. Jadi, maka lengkaplah hari ini punya cerita tentang 5 produk Syam untuk bantu anda mempersiapkan diri anda menjelang Syawal, menempuh Ramadan dengan misi Eat Clean, dengan tujuan bukan sekadar untuk cantikkan tubuh badan, untuk sihatkan tubuh badan, tapi niatnya ibadah kerana Allah. InsyaAllah berganda-ganda lagi pahala, 1000 kali ganda lagi pahala. Jadi setakat sini dulu sharing saya. Kita nak masuk ke quiz. Setakat ni semua ready tak? Semua dah ready tak nak join quiz ni? Ke ada yang dah tidur? Okay, kita nak join quiz ni. Kita tunggu technical team kita untuk untuk launch kita punya quiz. Nanti quiz kita akan dipaparkan di skrin anda, jadi anda hanya perlu pilih jawapan yang betul. Siapa dapat pilih jawapan yang paling betul dan yang paling pantas sekali, anda akan terpilih menjadi pemenang hadiah misteri. 5 hadiah misteri. Kita nak cari 5 orang pemenang pada malam ni. Semua dah ready ke?
Okey. Kalau dah ready eh? Okay, saya nak pastikan semua orang ready dulu ni. Kita tak nak ada yang ketinggalan. Okay, hari ni kita nak uji betul tak apa yang Dayah cakap ni semua orang dapat grab atau tak. Kita nak tengok. Okay, ready eh? Okay, jom kita mulakan dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Okay, apakah sejenis kolagen? Salah ni soalannya. Encik Syafiq, soalannya lain ni. Eh? Ini soalan rasa Zumina yang lepas. Okey. Apa? Macam ni. Kita quiz. Tak ya? Okey. Ada sedikit apa teknikal, masalah teknikal sebentar. Okay, sementara kita tunggu Cik Syafiq kita untuk betulkan balik soalan. Tadi tu sebenarnya soalan Zumina yang lepas. Okay, soalan Zumina yang lepas. BB plus glow. Okay. Okay, sekejapnya. Berdebar soalan. Itulah, saya pun. Sekali soalan lain kan. Sekejap ya. Okay. Okay, tak apa. Saya share. Sekejap ni. Okay, kita recap balik tadi. 5 produk yang wajib ada. Okay, yang first wajib ada, kena ada. Kita punya nourish saljinic go pula. Nourish garlic. Okay, dah mana nourish garlic. Lagi apa lagi? Mincave, BV alfalfa dengan Sweetality, Cek Mi Coco dan juga Prolicious. Jadi pastikan anda punya dapur Ramadan dah pun bersedia dengan 5 produk ni tadi. Dan tambahan juga freeze dried kurma. Okay, pastikan dah bersedia supaya anda boleh sedia dengan misi iklim anda sendiri untuk menuju hari Syawal, supaya Syawal nanti dah tiba, badan kita lebih fit, lebih sihat, lebih segar dan lebih ringan. Okay, tak apa, sekejap eh. Okay, saya share. Okay, kali ni kita buat quiz secara lain lah. Okay, kali ni quiz kat chat box je. Boleh tak? Quiz kat chat box. Anda just jawab ABC je. Okay, jangan risau. Soalan dia tak susah. Okay, just ABC je. Garlic, mincave, BBFA, Shakini, Coco, okay, boleh hari ni masalah teknikal sikit. Okay, tak apa. Kita tak berundur. Alright. Okay, siapa yang cepat boleh jawab soalan, kita dia adalah pemenangnya. Okay, ready soalan yang pertama. Okay.